Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memilih kami di TV1 juga melalui saluran My Freeview 123 Berita RTM dan juga melalui aplikasi RTM My Clip untuk kita bawakan bicara naratif khas pada malam ini. Berhubung benteng mangsa penipuan cyber menerusi NRSC ataupun National Scam Response Center. Bersama kami dua ikon yang cukup berpengalaman dalam mengendalikan situasi ini, cukup mengetahui bagaimana MO ataupun modus operandi untuk scam dan bagaimana sekiranya anda sedang menjadi mangsa ataupun telah pun menjadi mangsa, bagaimana untuk kita menghentikan dan mengekang situasi ini terus berlaku. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum kepada Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Senior Assistant Commissioner Besara Datuk Ahmad Nordin Ismail. Terima kasih Datuk. Banyak kita nak tanya Datuk malam ni. Yang juga sering bekerjasama dengan Tuan Zulkarnain Mohamed Yassin, Ketua Pegawai Kawaselia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Terima kasih Tuan, terima kasih Datuk. Baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkongsi sejak 2017 hingga 2022. Tuan berikan saya statistik terbaru. 1.9 bilion panggilan scam yang berjadi sekat. 300 SMS scam. 365 juta. 65 juta SMS scam. Itu belum masuk lagi aplikasi Telegram. Betul. Yang somehow YB pun dimasukkan juga ke dalam grup tersebut. Baik, ini belum lagi kita bawakan statistik kerugian. 45 juta sini, 5.2 bilion sana, 165,000. Datuk, banyak sebenarnya cabang-cabang scam ini dan ramai menjadi mangsa dalam pelbagai kaedah. Bagaimana mengenal pasti apa antara yang paling menjadi menular sekarang ini? Yang saya dah pun retired, dah masuk 5 tahun. Tapi masa time saya rasa masih sampai sekarang. Scam, love scam, cinta, kan? Lepas tu parcel scam. Ini masih berlaku sampai sekarang. Dan menular masuk ke dalam sistem telekomunikasi, sistem database para pelanggan. Cabaran yang paling hebat dihadapi oleh pihak SKMM, apakah cabaran terbesar setakat ini? Sebab ramai yang tanya, mana MCMC apa? Awak susah sangat nak detect. Jadi bagaimana? Apakah penjelasan yang boleh diberikan kepada warga penonton, terutamanya mereka yang pernah terkena dengan scam ini? Okey, kita lihat dalam soalan yang pertama tadi berkaitan dengan trend semasa scam. Ya. Kalau kita lihat daripada Pusat Panggilan National Cyber Scam Response Center, top 3 adalah satu yang berkaitan dengan job scam. Yang kedua adalah e-commerce dan yang ketiga adalah Macau scam. Ya. Dan seperti Datuk sebut tadi, love scam tu masih berlaku, tapi kita ada lebih kurang dalam kalau ikut panggilan ataupun data yang dikumpul di Pusat National Scam Response Center ni, terdapat 11. Tapi kalau dalam kajian kita lebih daripada itu. Tetapi apa yang di-capture setakat ini adalah 11 bentuk scam. Dan kalau kita lihat yang banyak sekarang ini saya sebutkan tadi, iaitu job scam, Macau scam dan juga e-commerce. Dan kalau kita lihat apa sebenarnya yang berlaku adalah apabila kita beralih kepada digital dan menggunakan perkhidmatan dalam talian, memudahkan. Jadi ketersediaan apa yang kita hasratkan, iaitu yang kerajaan hasratkan adalah ketersambungan ataupun liputan untuk semua, tiada yang akan tertinggal dalam era digital ini. Tetapi pada masa yang sama, capaian itu lebih pantas daripada keupayaan ketersediaan individu atau pengguna itu memahirkan diri mereka untuk melindungi diri mereka. Jadi sebab itulah kita lihat bahawa scammer ni akan membuat tawaran yang sama ada tidak masuk akal ataupun tawaran yang kita anggap mengujakan. Apabila kita teruja, ada kemungkinan kita akan menjadi mangsa. Itu satu aspek. Kalau aspek satu itu job scam lah, kita teruja lah kerja luar negara, pendapatannya lumayan, dapat peluang bekerja di luar negara. Sebab tu kita dapat lihat bahawa banyak mangsa-mangsa job scam ni terpaksa kita selamatkan dan bawa balik. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan
Macau Scam. Macau Scam ni dah nama. Dia melibatkan satu perasaan ataupun tindakan untuk menakut-nakutkan mangsa. Jadi menakut-menakutkan mangsa tu melibatkan dua perkara lah, atau dua ataupun tiga perkara. Perkara yang pertama adalah terlibat dengan jenayah penggubalan wang haram. Yang kedua, itu harta akan disita. Yang kedua akan melibatkan dadah. Itu akan hukuman gantung. Ya. Yang ketiga ada kes mahkamah langgar lari, maut. Itu pun kes-kes yang berat. Jadi itu yang menimbulkan ketakutan. Okey, dari apa yang tuan sebutkan, kalau boleh tanyakan juga kepada Datuk. Datuk selepas bersara dari pihak pekerjaan dari servis begitu lama, ambil semula oleh institusi keuangan untuk mengambil ataupun mempelajari kepakaran yang Datuk ada. LHDN, langgar lari, apa juga kes polis dan sebagainya. Apakah sebenarnya driving factor? Sebab kalau kita tengok, kadang-kadang kita nak bayar online, harga tinggi sikit pun kita akan bising. Tapi kenapa boleh berpisah dengan 146,000, 700,000, 1.4 juta? Okey, di sini orang ramai lah perlu tahu pertama sekali apa scammer itu akan buat. Apa dalam pemikiran dia orang. Scammer kebiasaannya dia akan cuba dapatkan trust. Sedangkan apabila kita telefon, dia akan cuba untuk dapatkan your trust. Okay? Apabila trust tu dapat, kepercayaan tu dapat, kita terikut. Okay? Itu the first thing. Yang kedua, dia biasanya memberi website untuk verification tertentu. Kita terikut. Tekan. Kita ni kita tekan. Katalah ambil misalannya, dia ada offer sesuatu perkara. Kalau you nak kata, okey, ini syarat dia, masuk this website. Kan? Cara dia buat itu adalah orang kata apa, boleh dipercayai. Ya. Jadi kita pun masuk verification tu. Dan semua detail kita masuk dalam tu. Itu cara kedua. Lepas tu yang ketiga ni, dia akan cuba appeal ataupun mengambilkan kita punya emosi. Cara dia cakap dengan cara baik dan sebagainya, kan, ambil emosi kita. Yang keempatnya, sebagaimana Tuan Zul beritahu, dia cuba threaten, menakut-nakutkan. Jadi apabila kita orang tu menakut, dia akan mengikut rentak scammer. Scammer suruh ni dia buat, suruh ni dia buat. Okay? Dan salah satunya dia cari menakut, dia cakap macam Tuan Zul cakap, nama tuan ini ataupun nama so and so, dia kata dalam kes dadah. Ataupun ini ada satu kes ni yang mana didapati saman ni terlampau banyak. Kamu perlu settle segera. Jadi dia ambil satu lagi pendekatan ni dengan secara urgency. You kena buat cepat. Jadi orang yang menakut ni, bila saya tak pernah, tapi oleh sebab ni balai telefon, saya cuba juga nak settle. Ini selalunya tersangkut. Tuan Zul, bila mereka dihimpit sebegini, Tuan Zul ada sebutkan tadi, kadang-kadang logik tu tidak boleh masuk lagi ke dalam fikiran. Untuk mengadu kepada ahli keluarga juga merupakan tidak semudah yang ini. Walaupun kita sering kita sarankan pergi begitu family, mengapa ini menjadi satu halangan? Yang menjadi halangan adalah satu, kita apabila dalam keadaan takut, kita akan froze ataupun fikiran kita ataupun minda kita akan beku. Jadi bila buntu dan hanya yang kita boleh sebab kita berinteraksi one to one dengan scammer. Dan scammer ni akan kata, saya boleh tolong awak. Saya bukan Along, saya boleh tolong awak. Saya akan selamatkan. Jadi ini seperti Datuk maklumkan tadi, bahawa apabila kita dah percaya, kita buntu, orang yang lain kita tak nampak dah. Di hadapan kita adalah scammer yang akan bantu kita. Itu yang sebenarnya ataupun itu yang terjadi. Apabila kita froze, kita tak ingat dunia lain, kita hanya nampak orang inilah yang akan selamatkan saya. Dan kita juga itu satu aspek. Aspek yang kedua, kita ni kadang-kadang
tak nak menyusahkan anak-anak, tak nak menyusahkan ahli keluarga, biarlah saya seorang. Kena carah lagi. Kena cara lagi. Biarlah saya seorang hadapi perkara ni. Tak nak melibatkan ahli keluarga. Itu juga satu sikap yang kita dapati bahawa tidak mahu melibatkan ahli keluarga yang lain menyebabkan kita rasa kita boleh menangani seorang diri. Tetapi sebenarnya support system itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita lupa itu. Jadi itu yang kebanyakannya berlaku. Rasa takut, malu, tak nak menyusahkan orang. Dari 2020 hingga 2022, kerugian dicatatkan 52 bilion ringgit dalam usaha kerajaan. Tapi kita linkkan perkhidmatan ini, kita linkkan ini boleh masuk ke dalam akaun bank anda. Kita malangnya dengan penyambungan wang reserve kita dalam bank kepada beberapa badan lain, ia juga memberi ruang kepada scammer untuk mengambil juga wang daripada pool-pool yang lain ini. Betul, betul. Sekarang ni, scammer, dia macam orang kata opportunist. Opportunist kan? Pertama sekali, data-data kita ni dah ada di sana. Tu saya kata, sekarang baru saya tak mau join tu sebab nak bagi data. Tak perlu. Pasal benda tu dah ada di sana. Telco yang dah simpan. Memang dah ada di sana. Ia ada di sana sejak kita register nama kita, pergi sekolah apa semua dah ada. Kan? Jadi apabila scammer ni dia masuk hack dalam satu-satu sistem ataupun dia berhubung dengan seseorang untuk mendapatkan identiti dia ni. Jadi dengan ada identiti ni dia akan cuba masuk di dalam sistem-sistem yang lain. Kan? Apabila dia masuk dan dia akan cuba ambil curi dan sebagainya. Ini yang berlaku. Banyak yang berlaku macam itu. Kepentingan untuk seorang pengguna itu sekiranya mengetahui datanya telah digunakan sebagai pihak ketiga. Ada yang mengatakan kenapa saya nak kena report, saya viktim. Tapi mengapa pentingnya mereka tampil untuk pergi ke pihak PDRM untuk membuat laporan akaun mereka digunakan oleh pihak ketiga? Tuan. Okey, kita ada penting bagi kita adalah penting sebab apabila kita cakap tentang madani sekarang bila kita cakap tentang madani adalah kesejahteraan untuk semua dan sebab tu kita lihat bahawa kita perlu satu anjakan saya tak kena biarlah ataupun kita tak ambil peduli ataupun tak apalah. Itu sesuatu yang bukan madani. Madani adalah sesuatu kita mengambil tanggungjawab untuk membuat laporan. Kerana setiap maklumat yang kita bekalkan kepada penguatkuasa, polis, MCMC ataupun bank negara akan membantu orang lain atau sama ada kita menyekat akaun bank kalau kita kongsikan ataupun nombor telefon itu akan disekat. Jadi itu yang kita mainkan peranan kita. Itu yang pertama untuk mengelakkan rakyat yang lain daripada ataupun orang lain mungkin juga ahli keluarga kita daripada menjadi mangsa. Yang kedua adalah untuk melindungi diri kita. Sebab apa yang kita panggil cover report ya Datuk. Cover report. Supaya kita sekiranya identiti kita disalahgunakan oleh pihak ketiga, kita pasti bahawa kita telah buat aduan tersebut. Dan kerana kemungkinan penyalahgunaan identiti kita menyebabkan akaun bank kita disekat, talian telefon kita ditamatkan. Jadi itu adalah penting untuk kita melaporkan. Satu, bagi membantu pihak berkuasa membuat analisa dari segi trend jenayah. Yang kedua ataupun modus operandi. Yang kedua adalah untuk kita membuat langkah-langkah pencegahan. Dan yang ketiga untuk melindungi diri kita. Kita ingin tanyakan juga kepada Datuk juga selepas ini tentang National Scam Response Center. Bagaimana persepsinya daripada dua tetamu kita di studio. Kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Naratif Khas. Kita kembali selepas ini.
kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Saya Rafizi Ramli mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada masyarakat Cina yang meraikannya. Tahun 2023 pastinya membawa harapan baru kepada saya dan warga kerja Kementerian Ekonomi untuk terus sama menggembeling tenaga memulihkan ekonomi negara serta menyantuni kos sara hidup rakyat. Penting bagi kita untuk membawa Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Selain itu, ekonomi negara harus juga berubah berasaskan teknologi, digital dan inovasi. Sempena Tahun Arnab yang membawa simbol kepada keharmonian, saya menyeru untuk kita terus mengeratkan perpaduan serta tidak leka terhadap ancaman COVID-19. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi panjang. Baik, terus bersama kami dalam naratif khas untuk kita mendalami topik yang kita bincangkan, benteng mangsa penipuan cyber. Bersama kami Senior Assistant Commissioner Bersara Datuk Ahmad Nordin Ismail. Sekali kita perkenalkan, dan juga Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin. Datuk, dari apa yang Tuan Zul sebutkan tadi, Datuk ada tambah sedikit dari mengenai report yang tadi yang disebut di cover report ni. Discuss tadilah report tak kira lah, cover report ataupun report sebagai mangsa. Nah, apabila seseorang mangsa ni terkena ataupun dia rasa dia terkena, buat report secepat mungkin, sebab kes-kes scam ni kata ataupun kes jenayah cyber lah, masa itu menceburui kita. Time is an essence. Sekarang you kena dalam masa 1 minit 2 minit duit dah hilang. Ya, betul. Kan? Jadi tindakan yang hendaklah diambilkan ataupun akan diambilkan oleh pihak penguasa dan juga untuk oleh bank dan sebagainya hendaklah cepat. Sebab itulah yang NSCRC ni, NSRC, sorry, National Scam Response National Scam Response Center ini diwujudkan supaya dapat trace duit-duit yang mana terkena oleh mangsa. Tetapi report kenalah cepat. Kalaulah setakat saya kena sekarang, besok baru saya nak telefon 997, tak perlulah, duit dah hilang. Kan? Tak guna. Jadi apabila setakat ini apa yang NSRC manage to do ni, dia dapat trace apabila orang report cepat. Tapi bagi pendapat saya pula, saya nampak NSRC ni banyak kepada untuk recover duit saja. Duit saja. Tapi orang yang membuat ataupun scammer ni belum dapat ditrace. Ini saya nampak di situlah. Adakah confirm, Datuk? Setakat ini yang dilaporkan kepada... Sebab yang dilaporkan semuanya duit jumpa. Dapat trace. Tidak ada pun lagi saya dengar, oh, kes ini dah dapat orang ini. Kes ini dah dapat orang ini, duit dah dapat recover. Tapi orang pelakunya tidak dapat. Tak ada. Tapi bukankah itu progres, Datuk? Sekurang-kurangnya dapat duit. Progres ya, dapat duit tapi orang dia tipu orang lain pula. Orang tu. Kan? Ni saya punya view lah, saya nampak dari segi situ. Tapi tindakan yang dibuat sekarang bagus. Ada perlu meningkatkan lagi NSRC untuk melakukan ini. Kan? Itu kita bincang. Bagaimana pula Tuan Zul, kalau Datuk sebutkan, ialah kita nampak mekanisme objektif itu ada, tapi mungkin ada sedikit ruang yang boleh diperbaiki lagi. Bagaimana ini tidak dijadikan mereka yang dah lama kena dan mungkin barangkali dishearten lah nak report sekarang pun duit tu dah ke mana. Tapi apakah mereka juga yang dah kena tipu sebulan, 2 bulan, 3 bulan lalu juga perlu tampil kepada NSRC? Pada saya ataupun pada kami di NSRC ini, itu perlu
Seperti yang saya katakan bahawa kita perlu lihat data-data ini penting sebab data inilah membolehkan kita membuat analisa. Sebab penubuhan NSRC ini adalah ia bersepadu. Pada sejarahnya ia bermula daripada commercial crime saja, pusat panggilan daripada jabatan PCRC daripada commercial crime. Tetapi kita lihat bahawa perlu kesepaduan dalam tindakan kita. Yang aspek yang pertama adalah untuk pencegahan. Pencegahan ataupun seperti yang Datuk katakan untuk menyelamatkan wang daripada terlepas kepada scammer. Sebab itu time is an essence. Betul cakap Datuk itu. Sebab scammer ni kita biasa dengan mule account. Mule yang kita boleh semak CCID. Betul. Dan dia buat layering. Bila dah layer keempat dan kelima, itu memang dah selamatlah. Jadi kesegeraan tu kalau masih di layer 1 ataupun layer 2, mungkin masih dalam boleh diselamatkan. As long as selagi wang itu tidak keluar daripada sistem perbankan, ia masih boleh diselamatkan. Tidak keluar bagaimana? Tidak keluar daripada tak ada orang yang withdraw lah. Cucuk dekat ATM. Cucuk dekat ATM. Tapi dia mungkin transfer online kepada mule-mule yang lain. Tetapi selagi tidak keluar, dia masih dalam banking system itu, ia mungkin boleh diselamatkan. Aspek yang kedua adalah bersepadu di sini adalah kita ada pihak bank negara, dan juga bank-bank, dan juga kita ada MCMC di situ, dan juga pembekal perkhidmatan telekomunikasi. Dan NSRC ini walaupun pada seperti yang Datuk kata, ia bersepadu dari segi satu untuk menyelamatkan duit, yang kedua adalah untuk mengesan penjenayah ini, tetapi banyak cabarannya. Cuma yang mungkin kita dapat adalah pemilik-pemilik mule account ini. Sekurang-kurangnya itu dapat didakwa. Tetapi the mastermind behind tu kita tidak mungkin agak sukar. Kerana dalam banyak keadaan kita dapati ianya beroperasi di luar negara. Jadi dalam operasi tangkapan yang dibuat oleh ataupun serbuan yang dibuat kepada pusat panggilan yang berada dalam negara kita baru-baru ni di Langkawi, ada mangsa-mangsanya adalah mangsa dia beroperasi untuk scam mangsa di luar negara. Jadi pusat operasi untuk scam rakyat Malaysia ni biasanya berada di luar negara. Jadi itu kesukaran ataupun cabaran utama untuk mengapa tak ramai ataupun tidak ada tangkapan dibuat kepada sindiket scammers ini. Dan kita lihat juga ia adalah satu jenayah rentas sempadan. Dan kemajuan teknologi juga. Sebab kalau kita lihat sekarang ini penggunaan aplikasi-aplikasi yang end-to-end encryption seperti WhatsApp, Telegram digunakan. Jadi ini kalau maklumat-maklumat itu dia melalui rangkaian telco, kita boleh dapat kesan. Tetapi bila melalui rangkaian WhatsApp, Telegram dan sebagainya, social media, ia adalah amat sukar untuk kita kenal pasti. Kerana platform WhatsApp pun sendiri dia pun tak tahu apa kandungan dia. Cuma yang kita boleh buat sekarang ni adalah di peringkat MCMC kita akan sekat talian telefon tu di peringkat telco, dan selain daripada itu kita juga berhubung dengan Meta WhatsApp, pemilik WhatsApp, untuk menyekat juga talian tersebut. Kerana cabaran yang kita dapati adalah walaupun kita telah sekat ataupun tamat perkhidmatan nombor talian tersebut di telco, tetapi WhatsApp nombor itu masih boleh digunakan. Jadi itu walaupun telah kita tamatkan perkhidmatan,
WhatsApp masih boleh digunakan. Nombor tu masih boleh beroperasi menggunakan WhatsApp. Jadi ini banyak Sama cabaran. apa yang Tuan Zul cakap mengenai tangkapan dan sebagainya. Apa yang persatuan melihat begini kes ni banyak. Ya. Tangkapan kadang-kadang banyak tangkapan. Tapi tidak dituduh. Kenapa tidak? Tidak dituduh. Banyaknya tidak dituduh. Bukan semua tidak dituduh. Persentage peratus yang dituduh hanya sedikit. Sebabnya mereka ni banyak account holder. Okey, yang tidak mau sebab takut dia jadi mangsa dan sebagainya. Tapi di persatuan memandangnya serius benda ni sebab orang ramai mau melihat bahawa mereka yang ditangkap dituduh. Ya. Okey. Jadi di sini baru-baru ni kami ada berjumpa dengan Bar Council dan soalan yang pertama yang itu juga ditanyakan dan kami memberi pendapat begini Kerajaan telah mewujudkan Seksyen 114 presumption. Okey. Kita ambil misalan ini ada anggapan. Anggapan ini sama juga kita ambil katalah kes dadah di bawah 37. Kalaulah kita ni ramai-ramai ditangkap satu rumah ada satu dadah. Ini saja 15 gram. 15 gram lah. Yang pertama sekali presumption dia kata kalau 15 gram ini kita boleh kena Seksyen 39B. Okey, itu anggapan. Okey Kemudian anggapan yang kedua, apabila kita semua satu rumah ni kita dianggap mengetahui. Sama juga prinsipal 114A. Kalaulah komputer saya ini didapati digunakan, jadi saya dianggap mengetahui. Itu maksud saya. Jadi berdasarkan kepada itu, kalau kes dadah semua ni kena cas dulu. Okey, maknanya Datuk, apakah sekiranya kalau dah buat cover report sekalipun, kalau ingin mendakwa mereka ini, tidak ada perlindungan untuk pemegang akaun? Macam mana pemegang akaun? Pemegang akaun yang bila kira whistleblower kan? Dia bukan. Whistleblower tu lain. Ini I'm talking about dia ni mule account holder. Mule account holder. Okey. Bila siasatan dibuat, didapati bahawa saya sebagai mule account saya bagi kepada scammer. Kan? Knowingly bagi. Apabila pertama transaction yang pertama, okey, saya boleh kata saya tak tahu dia buat. Tapi apabila 3 kali transaction berlaku, takkan tak tahu lagi. Jadi saya nak kata saya tak tahu. Dan juga saya dapat imbuhan. Kan? Tak kiralah. Dulu dia bagi murah je. Sekali satu transaction mungkin 100. Bagi budak-budak atau orang persekolahan lah. Dalam sekolahan ni, 100 tu tinggi. Betul. Kan? Itu yang kami melihat. Jadi apakah mule account ni kebanyakannya kalau demografinya boleh kalau di-trace balik apa dikesan semula pemilik akaunnya semuanya golongan belia, kebanyakannya golongan belia? Okey, kalau kita setakat ni kita tak ada maklumat tentang perkara tersebut di peringkat MCMC, mungkin pihak PDRM ada maklumat tersebut. Tapi kita melihat satu perspektif yang berbeza. Saya katakan tadi berkaitan dengan job scam. Mule ni dalam keadaan tertentu memang dia actively, kenapa tak ada pendakwaan? Kenapa ada pendakwaan? Yang pertama adalah sama ada dia actively participate, dia dapat imbuhan dan sebagainya. Ada juga setengah keadaan. Sebagai contoh, kita dapat banyak iklan work from home dan sebagainya. Jadi inilah mungkin maklumat-maklumat ada keadaan di mana pembelian itu ataupun tidak disengajakan bahawa ini adalah kerja daripada rumah tapi sebenarnya menyewakan akaun tanpa diketahui. Jadi itu juga ada keadaan tersebut. Sebab itu job scam bukan setakat kita bekerja di luar negara dan kena scam di sana atau untuk menjadi scammer, tetapi juga iklan-iklan work from home ini juga yang menawarkan kerja mudah tak payah buat apa, sebenarnya satu bentuk mungkin ada unsur-unsur kita akaun bank kita dijadikan untuk transaksi mule account tersebut. Jadi ini yang Datuk maksudkan tadi, kalau mereka memang sengaja ataupun secara aktif
terlibat sama dalam sindiket memindahkan wang, akaun mereka disewakan untuk tujuan pemindahan wang, ini mereka akan didakwa. Satu soalan untuk kedua-dua tetamu kita dan kita akan jawab selepas kita kembali nanti. Bagi mereka yang dapat mengesan nombor-nombor ini yang mencurigakan masuk ke Semak Mule CCID, nombor tersebut tidak ada. Dan mereka rasa okey sebab tak ada case reported, jadi nombor ini mungkin legit business. Mungkin Datuk dan juga Tuan boleh jawab selepas ini. Kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Mewakili Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Semoga tahun anak membawa keberkatan dan kebahagiaan kepada semua. Kepada mereka yang akan pulang ke kampung, semoga selamat sampai dan kami senantiasa mendoakan keselamatan serta kesejahteraan anda semua. Kongsi Fa Cai. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam Samsung jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa di seluruh negara. Kena berhati-hati sentiasa semasa berada di jalan raya. Kongsi Fa Cai. Baik, terus bersama kami dalam Bicara Naratif Khas untuk mengetahui tentang seluk-beluk mangsa penipuan cyber. Soalan kita sebelum berehat tadi kepada dua panel kita di studio, sekiranya kita mengetahui suatu nombor telefon tersebut, melihat dan menyemaknya di laman CCID Semak Mule, nombor tersebut tidak muncul sebagai nombor yang dilaporkan. Datuk. Okey, macam ni. Yang pertama sekali, platform Semak Mule ini adalah satu kemudahan untuk orang ramai untuk menyemak sekiranya menerima panggilan dan menerima akaun-akaun yang disuruh oleh scammer masukkan wang. Kalau sekiranya benda akaun itu telah pun digunakan dan direport ada dalam Semak Mule. Tetapi ia tidak bermaksudnya bila akaun ini diberi dah ada dalam tu. Mungkin akaun ini belum pernah dibuat report ataupun nombor telefon. Tetapi kita mesti ingat di sini, benteng yang pertama sekali untuk mengelak kita menjadi viktim ini adalah selalu bertanya-tanya pada diri sendiri. Okey, apabila kita menerima sesuatu panggilan ke sesuatu
wawancara lah, tak kira lah siapa-siapa pun yang panggil. Kalaulah orang tu kita tak kenal, yang tidak pernah register dalam telefon, perlukah kita layan? Tetapi di sebaliknya itu adalah perwatakan orang Malaysia. Kita ni selalu was-was bertanya-tanya, siapa dia ni? Dia ni ada masalah ke? Kan? Berbeza dengan orang negara lain. Nombor dia tak kenal, tak angkat. Oh, the heck dia kata. Boom, dah letak phone. Kan? Tidak, Malaysia tidak. Bila dia angkat telefon ni, encik ni siapa? Dia panggil, beritahu nama. Kenapa? Oh, saya ada masalah. Kita pula dengar. Kan? Itu satu. Itulah benteng-benteng kita ni banyak lagi yang ni. Lepas tu yang tak kenal. Lepas tu orang yang kita tak pernah jumpa pun. Tiba-tiba call, saya macam sebut nama kan. Saya Osman. Osman yang dulu kerja ni, dulu saya duduk kan. Tak pernah kenal pun, tapi kita layan. Seolah-olah trigger satu memori pula katanya. Betul. Lepas tu ada pula bila jadi benda-benda ni kita kena buat analisis sendiri. Ya. Jangan mengharapkan nombor saya ni tak ada dalam tu. Oh betul. Tidak juga. Kalau benda-benda kriteria ini berlaku, kemungkinan nombor itu adalah nombor scammer. Ya. Tuan Zul. Okey. Kita betul, saya sangat setuju. Sebab tu kita harus membuat anjakan minda dan jati diri kita. Yang pertama adalah kita mungkin tidak banyak budaya kita tidak banyak mempersoalkan, tetapi sekarang semua dipersoalkan. Being critical, membahan dan sebagainya. Tapi bila scammer tak ada jadi pula. Jadi itu yang kita apa perlu ada adalah critical thinking. Itu untuk supaya mind kita tak froze. Sebab itu adalah defense. Apabila kita bertanya ataupun was-was, panggilan ni memang kita tahu tak daripada siapa-siapa. Okey, kita abaikan. Walaupun panggilan daripada bank ataupun kita tak tahu siapa-siapa ataupun apa yang kita panggil spoofing, mungkin nombor tu kita tak kenal pun. Jadi kita abaikan, tetapi betul lah Datuk kata, kita melayan. Untuk kita yang berada di kawasan bandar, di Kota Raya yang agak terdedah dengan yalah kemudahan ataupun kemudahan untuk bertanya soalan-soalan sebegini. Tapi bagaimana pula dengan warga emas di kampung yang nampak mereka tak tahu. Kalau LSDN cari pun, LSDN tak pakai daripada handset. Kalau pihak DRM pun, DRM akan call daripada balai, dia bukan call daripada handset. Tapi masih lagi kita dapat nombor telefon, lepas tu dia punya voice recording tu, anda mempunyai satu saman tertunggak. Kita dengar, kita masih lagi ada panik tersebut, terutamanya mereka yang berada yang kurang pengetahuan dengan teknologi. Bagi mereka yang di luar bandar, yang di mana komunikasi amat terhad, ingat satu saja, apabila menghadapi masalah-masalah begini, panggilan macam Tuan Zul beritahu tadi, kan, kita konsak jiran-jiran, anak-anak beritahu. Yang menjadi masalahnya duduk diam. Bila kawan ni kata, oh nama Tuan Haji ni dah register, dikendaki oleh LSDN. Dia pun dah panik, anak dia tak mau ganggu, ini. Tidak, itu zaman dulu. Sekarang ini kita mesti konsep. Jiran kita ada, kawan-kawan kita ada. Mungkin mereka pun ada masalah yang sama. Dia boleh berkongsi. Kan? Ini yang berlaku, kita duduk diam. Tak mau ganggu orang, tak mau itu. Inilah jadi masalah sekarang ini. Dalam ada juga situasi kadang-kadang bila kita nampak nombor yang kita tak kenal, dia mengatakan, oh ini Kak Ngah, telefon saya bateri habis, kereta saya rosak tepi jalan. Jadi digunakan pihak ketiga pula untuk mengatakan ini dia. Kalau secara peribadinya saya gunakan password. Kalau telefon adik-beradik ke, suami ke, mak mertua ke, kalau nak tahu betul itu kita, password dia apa, dan ditukar tiap-tiap bulan. Supaya kalau phone kena hack pun kita tahu that was last month's password. I tak boleh bagi duit kat you. Jadi tapi kita pula yang kena bekerja keras untuk melindungi diri sendiri. Betul. Itu betul. Itu betul. Sebab benteng untuk tidak menjadi mangsa ini kita diri sendiri dulu. Kita kena buat macam Tuan Zul cakap, kita buat analisis kita sendiri. Kan? Jadi kita kena kerja keras sikit.
Kata, bukan hanya buat macam itu saja dan jadi mangsa. Kalau kita terima panggilan, terima dia, kita cari. Betul ke orang ni? Nombor ni betul ke? Siapa? Bila kita kadang-kadang kita Google nombor tu keluar. Nombor ni kata, oh, suspected scammer. Ada orang dah report dulu dah? Report dulu maknanya memang betul itu bukan dia. Okey, baik Tuan Zul, ada apa yang Datuk sebutkan tadi kalau berbalik kepada NSRC ini, apakah kerana ramai yang tidak tampil untuk melaporkan sebab takut terpalit juga kerana meminjamkan akaun mereka, apakah cara lain lagi untuk menangkap barangkali yang diusulkan oleh pihak MCMC? Sebab saya rasa pasti perbincangan ini telah dilakukan begitu lama. Kita melihat bahawa banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang kita hadapi. Sebagai contoh, kadang-kadang bila kita bercakap tentang teknologi, satu aspek adalah sekarang ni ada dibawa equipment ataupun peralatan komunikasi yang dia menyerupai base station. Dia palsu, base station palsu. Jadi dia akan ambil maklumat, kumpul maklumat, dia akan blast SMS tu. SMS tu seolah-olah datang daripada telco ataupun bank, tapi sebenarnya dia daripada base station yang palsu. Itu yang pertama. Dan kita dapati juga sekarang apabila kita banyak kemudahan, kita nak banyak kemudahan dari segi aplikasi. Jadi apa yang kita panggil sekarang, scam yang saya sebut tadi, APK scam. Yang baru-baru yang banyak terjadi, MAID scam. Dia akan minta kita download aplikasi. Itu juga satu masalah sebab apa yang kita panggil ada perisian hasad atau malicious malware, virus dalam aplikasi tersebut untuk dia take over kita punya account, phone. Jadi two-factor authentication ke apa ke, dia akan sapu. Jadi ini yang kita katakan keperluan untuk kita tahu tentang kalau aplikasi itu dihantar kepada kita. Sebagai contoh, di peringkat MCMC, kita telah arahkan telco. Mana-mana kalau dulu kita akan dapat SMS yang ada suruh klik link. Kita dah tak benarkan, sekarang dah tak ada lagi. Jadi dia akan mungkin hantar gunakan WhatsApp. Dan kita pun janganlah klik. Jadi banyak dari segi technical parameters yang kita telah buat untuk menyekat panggilan itu. Kalau takkanlah 1.9 billion, 365 million SMS. Tetapi akhirnya diri kita. Diri kita benteng yang utama adalah sebagai contoh ni mak ngah, kak long, angah dan sebagainya. Tindakan yang tepat adalah boleh tak mak telefon balik? Okey. Kalau betul kita telefon balik. Apa masalahnya? Sebab kita nombor lain. Jadi itu yang penting. Ambil tindakan, satu, abaikan, letak, kalau tak dikenali, telefon balik untuk pastikan. Jangan telefon nombor yang tu. Telefon yang kita sedia ada. Ataupun, betul ke tanya anak yang sulung? Betul ke kak ngah kau ni hilang? Cuba kau... Jadi, support system kita tu, kita kena perkukuhkan lagi. Supaya bila panggilan tak dikenali, satu, abaikan. Yang kedua, abaikan dan verify. Itu tindakan ataupun pembudayaan yang perlu kita adakan selain daripada kalau kita dah kita dah sahkan 3 step. Kalau kita dah sahkan daripada Along ke Kak Ngah ke ini memang scammer, nombor tu salurkan kepada pihak MCMC ataupun pihak polis 997 NSRC. Sebelum kita berehat, Datuk, kalau boleh kita ambil sedikit masa, Datuk. Banyak sebenarnya kita kalau dicari di laman Google Akta Jenayah Cyber. Tapi banyak perhatian diberikan kepada buli, sedition dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya lebih kepada untuk menangkap dan juga menangani jenayah cyber online, beri barang pre-love dan sebagainya? Okey, siasatan ni dalam jenayah cyber sama juga dengan siasatan kes-kes yang lain. Okey, sebab soalan-soalan yang perlu kita tanya apabila kita menjalankan siasatan, iaitu apa benda tu? Kan?
siasatan apa, kes apa dan sebagainya. Di mana? Siapa yang buat? Kan? 5-6 soalan ini. Kan? Jadi apabila kita untuk menjawabkan soalan-soalan ini, kita menggunakan juga taktik-taktik yang lain. Ya. Okey. Jadi yang menyukarkan ataupun yang susahnya siasatan ini apabila peralatan yang ada, teknologi yang kita sedia ada mungkin di belakang. Ya. Kan? Sebab kita untuk mendapatkan teknologi yang baru, ia menggunakan kewangan. Ya. Satu. Kedua, masa untuk mendapatnya adalah amat sukar. Okey, macam saya sebut tadi, time is an essence. Ya. Masa mencerubui kita. Jadi benda-benda faktor-faktor ini yang membuatkan kesukaran untuk membuat siasatan. Itulah titik tolaknya. Jadi macam NSRC ni, okey. Sekarang kita dapati kalau kita Google NSRC, dalam itu dia kata kebanyakannya dia akan sebut apabila berlaku buat report kepada polis. Satu. Ya. Lepas tu bila dia kata pergi kat bank buat report kat bank, lepas tu buat report kat polis. Kan? Titik tolaknya di sini apa juga perkara yang berlaku dalam negara yang melibatkan jenayah dan sebagainya, orang yang last sekali adalah polis. Ya. Jadi soalan saya di sini yang kami selalu tertanya, saya selalu tanyalah, NSRC kenapa polis itu tidak dikedepankan dan dibelakangkan? Polis dahulu kemudian diikuti dengan institusi pembangkang dan betul. Sebab ini macam saya cakaplah. Adalah untuk trace duit saja. Tapi dalam Google tu dia kata bila buat ni report polis. Bila buat ni report polis. Kita kena ingat, bukan saya oleh sebab saya ni bekas polis dia. Undang-undang yang ada di dalam negara, 3 suku kuasa polis ada. Itu menunjukkan bahawa polis mempunyai kuasa secara keseluruh. Jadi kenapa tidak polis ke depan dan memberi arahan dan bukan bank yang memberi arahan? SKMM. Ini pendapat saya. Pendapat ke SKMM. Sebab kalau ikutkan mungkin kita dalam saya telah beri penekanan bahawa ia adalah bersepadu sebab aspek-aspek yang berkaitan dengan siasatan tu memang dijalankan, bukan tidak dijalankan. Cuma kesepaduan itulah yang menentukan kepantasan. Tetapi memang keutamaannya adalah supaya kita dapat menyelamatkan duit dulu. Sebab itu adalah penting dari segi untuk membuat pencegahan. Yang kedua, dari segi aspek siasatan, kita sedia maklum bahawa dalam banyak keadaan kita akhirnya akan menemui bukan jalan buntu lah. Dia ada roadblock dekat situ sebab sama ada kita semak dalam database pihak telco, panggilan tu tak ada. Tidak dibuat oleh nombor tersebut. Seperti yang saya kata, ada base station palsu. Ataupun panggilan itu tidak melalui network. Sebagai contoh, panggilan menggunakan WhatsApp memang tidak ada dalam rekod. Jadi itu yang merupakan cabaran. Jadi sebab itu kita katakan walaupun tak nampak siasatan apa yang kita dapat, kita akan tangkap, kita akan pegang. Tapi apa yang lebih penting, selamatkan wang. Yang kedua, teknologi sekarang ini untuk menangkap penjenayah dia rentas sempadan. Dan saya dimaklumkan Yang Berhormat Menteri juga akan membangkitkan perkara ini dengan rakan-rakan beliau di peringkat Menteri ASEAN untuk melihat bagaimana dalam kerangka kerja ASEAN boleh kita rangkumkan ataupun bekerjasama
untuk menangani perkara ini. Dan selain daripada itu juga kita akan bekerjasama juga dengan Interpol. Jadi ini yang diperlukan supaya tindakan penguasaan siasatan jenayah rentas sempadan ini ia lebih bersifat rentas sempadan dapat kita tangani. Jumpa sikit saya tanyakan. Sambung sikit ya. Bukan hanya Interpol yang ni, tetapi Asianapol. Kita dalam region ini, yang mana saya sendiri yang pernah terlibat, yang mana pembincangan untuk mengadakan kesepaduan di antara negara-negara ASEAN ini dibuat dalam ASEANapol dah beberapa tahun, tapi tidak ada follow up. Saya berharaplah Menteri akan continue menekan sedikit, menekan banyak sebenarnya. Ya. Kita juga ingin tanyakan juga relevan bila mana skim pekerjaan yang ditawarkan sehingga ramai yang tersangkut di Myanmar. Kalau kita ambil satu laporan akhbar baru ini, 4 bulan dipaksa makan daging khinzir dan tikus, wanita pula dijadikan hamba. Semuanya akibat palit dengan sindiket penipuan pekerjaan. Ini juga melibatkan rentas sempadan. Kita bawakan soalan ini kepada dua tamu kita. Teruskan bersama kami dalam Bicara Naratif. Malaysia pesat dengan pembangunan menuju ke hadapan seiring dengan kemodenan. Kemajuan teknologi yang merangkumi aspek digital kini merupakan landasan kehidupan seharian rakyat kita. Kini segalanya disampaikan secara langsung kepada pengguna teknologi dalam dunia moden. Di sebalik kemodenan, tradisi yang mengukuhkan ikatan dan perpaduan menawarkan kemanisan untuk menyambut Tahun Baharu Cina. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, saya Fahmi Fadil, saya Tioni Ching serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media massa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Periksa tanda binatang liar seperti ular dan haiwan berbisa. Awasi anak-anak daripada menghampiri tiang elektrik yang tumbang atau kabel elektrik yang terputus. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun Timur Laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomba dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Baik, seperti kata Datuk Ahmad Nordin, masa mencemburi kita, Datuk. Kita ada masa sedikit berbaki lagi. Dan bila Datuk sebutkan tentang jenayah melintasi sempadan, banyak sebenarnya yang terkesan akibat skam pekerjaan ini yang di Myanmar dijadikan hamba, makan daging khinzir dan sebagainya. Apa sebenarnya langkah-langkah peringatan bukan saja untuk mereka yang memohon kerja, ahli keluarga
yang barangkali teruja, dapat kerja dekat Dubai, tapi sebenarnya pergi Bangkok transit Myanmar. Jadi okey, apa yang saya lihat di sini, kalau tidak silap saya lah, mereka yang pergi overseas, luar negara untuk bekerja yang kena scam ni, mereka membayar dahulu. Jadi kenapa kita membayar dahulu untuk pergi kerja? Dan di sana dan bukan di sini. Kenapa perlu pergi ke sana untuk bekerja dengan orang yang kita tidak kenal? Kan? Background tak ada, tak tahu dan sebagainya. Kalau nak juga pergi, kata carilah, macam tadi kita kata, usahakan lebih. Cari siapa orang ni, siapa organisasi ini, nombor dia tu siapa, di mana, alamat mana. Pergi kepada orang yang mempunyai kuasa untuk mencari semua itu. Ministry of Education ke, MCMC ke, kan, dan mereka dapat membantu. Kan, itu mustahak. Lepas tu yang untuk mengelakkan lagi, macam tadi beritahu, kita ni benteng utama, kata kalau orang yang kita tak kenal, jangan layan. Okey. Lepas tu dan tak pernah jumpa dan sebagainya. Kalaulah sekiranya terima panggilan kata nak kena bayar tu bayar ni, kata daripada polis dan sebagainya, pergi kepada balai polis yang terdekat. Pergi balai tanya. Buat apa dia layan dalam tu? Baik, Tuan Zul, mereka yang terperangkap ni juga kena jadi scammer dekat sana. Kalau tak ada target, kena seksa lagi. Pesanan Tuan Zul kepada para penonton. Pesanan saya adalah kita kena semak. Berita palsu pun kena semak, tetapi banyak kepalsuan dalam internet ini, bukan setakat berita, tetapi tawaran pekerjaan, tawaran yang tidak masuk akal, tawaran yang mengujakan kita. Apabila kita teruja, kita perlu semak. Itu ketenangan itu akan menyelamatkan kita. Ketenangan dan homework sebenarnya. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Zul, talian NSRC 997, dan juga anda boleh menghubungi 13888545 untuk mengetahui lebih lanjut tentang NSRC. Bagi pihak penerbit kami, Fiona Burnett dan semua kru Bicara Naratif, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Sentiasa berhati-hati, periksa supaya tidak perlu menjadi mangsa dan menjadi statistik. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani.